حي على الفلاح. Oke. إن الله وملائكته
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjunjung dan melaksanakan segala perintahnya serta meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan dengan takwa berkenaan kita bangunkan kehidupan kita akan menjadi lebih baik, diberkati dan dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari terakhir kita dalam tahun 2021. Lembaran tahun ini yang akan melabuhkan tiranya menyimpan pelbagai kenangan pahit dan manis, suka dan duka yang menjadi pengalaman berharga dalam hidup manusia. Bertambahnya tahun bermakna usia kita turut meningkat. Sebagai manusia, pentambahan usia bukan jaminan panjang umurnya, kerana kematian tidak pernah mengenal usia atau tua dan muda. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasy ayat 18 hingga 19 seperti yang dibacakan di awal tadi. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tahun ini kita telah melalui pelbagai dugaan dan musibah yang berlaku. Sememangnya peristiwa-peristiwa yang terpahat sebagai sejarah pada masa hadapan ini menuntut kepada kebersamaan dan kerjasama semua warga negara tanpa mengira latar belakang bangsa, warna kulit dan agama. Musibah yang telah berlaku baru-baru ini seperti banjir, tanah runtuh dan kebakaran rumah seharusnya menyuntik kesedaran seluruh masyarakat untuk bersama-sama menghulurkan bantuan tenaga maupun harta demi meringankan kesusahan dan kesengsaraan masa-masa yang terjejas dengan musibah tersebut. Justru marilah kita sama menghulurkan sumbangan mengikut kemampuan kita dan merasai kesengsaraan serta kesusahan mereka yang ditimpa musibah ini. Alhamdulillah, Majlis Agama Islam Raya Persekutuan telah mengumumkan bantuan berjumlah 35 juta ringgit Malaysia dalam program Kasih Mawid, misi bantuan banjir 2.0 kepada masa-masa terjejas dengan bencana alam ini di wilayah persekutuan dan di negeri lain yang terlibat. Bantuan tersebut akan disalurkan dan diuruskan oleh Baitul Mal Mawid yang dikhususkan untuk bantuan membaik pulih rumah dan membina semula rumah, bantuan moratorium kenderaan, bantuan baik pulih kenderaan, bantuan perubatan secara klinik bergerak, bantuan tunai sekali bayar kepada mangsa banjir, bantuan membaik pulih masjid, surau, mahat tahfiz, sekolah rendah agama dan tadika, serta bantuan peralatan persekolahan dan institut pengajian tinggi. Sesungguhnya mereka yang ditimpa dengan musibah seperti banjir, tanah runtuh dan kebakaran ini termasuk dalam salah satu ciri asnaf al-gharimin, kerana bencana tersebut menyebabkan kemusnahan harta benda,
sehingga menjejaskan kehidupan mereka. Justru masih ada masa bagi sesiapa yang berkemampuan tetapi belum melaksanakan kewajipan membayar zakat. Sememangnya inilah kewajipan yang mesti ditunaikan agar kita dapat membantu golongan asnaf untuk keluar daripada kesusahan hidup, termasuklah golongan al-gharimin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, menjelang ketibaan tahun 2022, kita mestilah mengatur langkah dan menyusun strategi ke arah yang lebih baik dan positif, bermula dari diri sendiri, keluarga maupun organisasi. Ianya menuntut kita untuk lebih bersedia dalam aspek rohani, mental dan material. Namun walau dengan apa cara sekalipun persediaan dilakukan, ingatlah bahawa kita mestilah meletakkan keyakinan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala di samping berusaha, berdoa dan bertawakal kepadanya. Nilai kelemahan dan kurang diri seperti sikap lain dalam untuk berubah menjadi insan yang bertanggungjawab, rajin berusaha, mengambil berat terhadap orang lain dan berdaya saing untuk memaju kecemerlangan diri, keluarga dan organisasi ke arah kehidupan yang sejahtera dan makmur. Member ingin mengingatkan bahawa kita perlu bersedia untuk mengharungi tahun baru dengan membuat perancangan yang baik, terutama dalam aspek pengeluaran. Dalam suasana ekonomi tidak dan kos hidup semakin meningkat, pedoman agama mesti dijadikan panduan. Kegagalan mengurus perbelanjaan akan memberi kesan yang sangat besar kepada keluarga. Suami isteri terpaksa bekerja lebih masa dan terpaksa melakukan pelbagai kerja sambilan untuk menampung keperluan hidup. Anak-anak terlepas peluang untuk belajar dengan baik. Hutang semakin bertambah dan akhirnya itu memberi tekanan mental dan fizikal diri sendiri dan ahli keluarga. Dalam memastikan kita dapat membuat perancangan yang baik dalam pengurusan keuangan, kita mestilah mengenal pasti tahap keperluan perbelanjaan berpandukan kepada tiga tahap. Sama ada keperluan asas, keperluan pelengkap atau kemewahan. Sewaktu dalam kesempitan sumber keuangan, keperluan asas adalah keperluan yang mesti diusahakan dan disempurnakan kerana ia adalah asas kelangsungan hidup yang merangkumi keperluan makan minum, tempat tinggal, kesihatan dan pendidikan. Setelah ia terjamin sempurna, barulah perbelanjaan diunjurkan kepada perkara-perkara keperluan pelengkap dan kemewahan. Oleh itu kita mesti mengetahui tahap kemampuan keuangan sebelum berbelanja. Terapkan dalam diri anak-anak dan isteri bahawa pengurusan keuangan adalah tanggungjawab bersama dan perlu mengutamakan keperluan daripada kehendak demi menjamin kesejahteraan hidup. Ingatlah bahawa di samping berbelanja, amalan menabung sangat penting untuk kegunaan di masa kecemasan, pembelian aset dan sebagainya. Justru sebaik menerima gaji bulanan atau apa juga sumber pendapatan, peruntukkan nisbah tertentu seperti sekurang-kurangnya 10% daripadanya sebagai simpanan sebelum ia dibelanjakan. Member mengingatkan bahawa kaedah perbelanjaan yang baik ialah apabila ia dapat memenuhi keseimbangan antara kepuasan material dan kerohanian. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita supaya menjauhi sikap boros dan bakhil. Berhemah dalam berbelanja adalah pengurusan keuangan yang akan menjamin kesejahteraan kehidupan. Sebaliknya, berbelanja tanpa perancangan boleh mencampakkan diri kita kepada pembaziran harta dan kesempitan hidup. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mengambil kesempatan di penghujung tahun ini, marilah kita perbanyakkan muhasabah. Bukan hanya sekadar mengingati dan menilai kelemahan serta dosa-dosa yang telah dilakukan, kerana hakikat muhasabah juga adalah memaksa diri untuk kembali taat melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya.
inilah pelaburan kita dunia ini bagi memperoleh ganjaran syurga di akhirat kelak. Renungkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Syiddad bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut, wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah." Orang yang bijak adalah orang yang bermuhasabah tentang dirinya sebelum dihisab pada hari akhirat dan beramal untuk kehidupan sesudah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan terhadap Allah. Kesimpulan yang dapat diambil dari khutbah hari ini antaranya ialah: pertama, binalah strategi untuk berubah ke arah yang lebih baik dan positif, bermula daripada diri sendiri, keluarga maupun organisasi, dan letakkan keyakinan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, berusaha, berdoa dan bertawakal kepadanya. Kedua, pengurusan keuangan yang baik dan perbelanjaan secara berhemah akan menjamin kehidupan yang diberkati dan kesejahteraan hidup dunia dan akhirat. Ketiga, perbanyakkan muhasabah, bukan hanya sekadar mengingati dan menilai kelemahan serta dosa-dosa yang telah dilakukan, bahkan dengan memaksa diri untuk kembali taat, melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Marilah kita hayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Sesiapa yang mengerjakan amal saleh, maka faedah akan terpulang kepada dirinya sendiri, dan sesiapa yang berbuat kejahatan, maka bahaya akan menimpa dirinya sendiri, dan Tuhanmu tidak sesekali berlaku zalim terhadap hamba-Nya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad an-Nabiyil Amin, wa ala alihi wa sahabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim. Amarakum bis salati wat taslimi ala nabiyyil karim. Faqala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة Malikana ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Wa kazalika ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajjah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah
binti al-marhum al-mutawakkil 'ala Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Allahumma ij'al baladana Malaysia aminan mutma'inna sakhan rakha'a dar 'adl wa iman wa amnin wa aman wa sa'ir biladil muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansur man nasara ad-din wa khazal muslimin wa ali kalimataka ila din. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang taat melaksanakan kewajipan solat, membayar zakat kepada pusat pemungutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawik, dan menginfakkan harta melalui ibadat wakaf. Berkatilah dan rahmatilah segala usaha kami dalam memenuhi kewajipan zakat dan wakaf pada jalan. Jadikanlah harta zakat ini sebagai saham kami di akhirat kelak. Ya Allah, permudahkanlah Mawik dalam mengagihkan zakat kepada para asnaf dan menguruskan harta wakaf yang sebaik-baiknya demi manfaat umat Islam di wilayah persekutuan. Ya Allah, kami ingin memohon kepadamu juga, jadikanlah kami orang jujur dan berintegriti dalam melaksanakan amanah yang telah diberikan kepada kami. Peliharalah kami daripada perbuatan riswah, pecah amanah dan penyelewengan yang membawa kerosakan kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, kurniakanlah juga kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta perlindungan daripada musibah, bala bencana dan wabak penyakit berbahaya, khususnya COVID-19. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. صف الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة سيدنا محمد المسلم ونكساه وتكساه سووا الصفوف رحمكم الله. صلي فرجمة ركعتين الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله سبحان الله إن صلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. تحيات السلام عليكم السلام علينا اللهم صل كما صليت وبارك على محمد كما باركت على
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun wa lam yakul lahu waliyyun min dhilli. Astaghfirullahaladzim la ilaha illallah wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim la ilaha illallah. Allahumma antas salam minkas salam alayka ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa dakhalna al jannata daras salam. Tabarakta rabbana hadzal jalali wal ikram. Billahi minash إياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهما كما ربينا صغيرا. اللهم تقبل منا صلاتنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعذاب مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من كل عذاب الآخرة. اللهم عافنا في أبداننا. اللهم عافنا في أسماعنا. اللهم عافنا في أبصارنا. اللهم إنا نعوذ بك البرص والجذام والجنون من سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله